Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita akan tengok video kedua dalam pasaran persaingan bermonopoli di mana di bawah tajuk pasaran persaingan bermonopoli bahagian kedua ini kita akan mengharapkan di akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, pelajar dapat sekurang-kurangnya akan menerangkan bagaimana keseimbangan jangka panjang pasaran persaingan monopoli ini diperolehi. Yang keduanya ialah pelajar sekurang-kurangnya dapat menerangkan bentuk persaingan bukan harga yang ada dalam pasaran persaingan bermonopoli. Okay, kita tengok dulu satu topik yang pertama, iaitu 6.4.5, keseimbangan firma bermonopoli dalam jangka panjang. Okay, seperti yang kita sedia maklum sebenarnya, pasaran persaingan bermonopoli ni dia dalam jangka masa panjang hanya memperolehi untung normal saja. Maknanya dia ni ada persamaan dengan pasaran persaingan sempurna ataupun PPS. Dalam jangka panjang kita tahu bahawa PPS ni dia mendapat untung normal. Jadi bermaknanya pasaran persaingan bermonopoli ni juga akan memperolehi untung normal dalam jangka panjang. Okey. Kita tengok konsep yang penting dalam tajuk ni, iaitu kaitan dengan bagaimanakah pergerakan atau peralihan keluk permintaan yang menyebabkan akhirnya dalam jangka panjang ni firma pasaran persaingan bermonopoli ni memperolehi untung normal. Okay, kita tengok maknanya daripada jika diandaikan dalam jangka pendek. Okay. Jika firma pasaran persaingan bermonopoli ni dia mendapat keuntungan lebih normal, jika dia memperolehi untung lebih normal, so dia akan menarik lebih banyak firma baru untuk memasuki pasaran, ataupun firma yang ada itu akan membesarkan kapasiti pengeluarannya. Okay, kita tumpukan kepada keuntungan yang lebih normal itu yang akan menyebabkan firma baru yang berada di luar tertarik untuk memasuki pasaran ini. Okay. So kalau kita tahu keluk permintaan AR, keluk DD dan keluk PO bagi bermonopoli, dan begitu juga dengan keluk MR bermonopoli ini, dia mempunyai persamaan bentuknya dengan keluk AR dan MR firma monopoli. Ini persaingan antara monopoli dengan bermonopoli lah. Okey, jadi iaitu kedua-dua keluk AR dan MR tu dia mencurung ke bawah dari kiri ke kanan, di mana MR tu lebih rendah lagi daripada separuh daripada keluk AR. Dan kita andaikan jika dalam jangka masa pendek firma ini memperolehi untung lebih normal, seperti yang saya kata tadi, dia akan menarik firma baru untuk memasuki pasaran ini kerana faktor untung yang diperolehi oleh firma yang sedia ada dalam pasaran ini. Okey, jadi kemasukan firma baru ini akan menyebabkan firma-firma yang sedia ada, faham firma-firma yang sedia ada yang sekarang ni dalam jangka pendek tu yang telah pun menikmati untung lebih normal akan mengalami pengurangan permintaan. Okey, kenapa jadi macam tu? Sebabnya firma baru yang masuk ke dalam pasaran ini dia akan melakukan persaingan ke harga seperti pengiklanan, menawarkan tawaran murah, promosi dan sebagainya secara agresif kerana dia pun nak survive dalam pasaran ini. Sebab ciri-ciri pasaran ini, kalau dia melibatkan diri dalam
pasaran persaingan bermonopoli ni, dia tak boleh letak barang tunggu je. Dia penuh dengan persaingan, jadi dia kena buat something yang different. Sifat barang firma yang ada dalam pasaran ini ialah mesti dibeza-bezakan. Setiap satu firma tu dia mempunyai perbezaan yang mesti ketara, lebih lain, lebih kreatif dan lebih berbeza berbanding dengan firma lain. Jadi sudah pasti dengan kemasukan firma baru yang menawarkan produk yang lebih kreatif, lebih berbeza daripada firma lain, sebahagian pelanggan firma yang sedia ada, yang sentiasa membeli produk firma yang lama ada di pasaran itu, akan mula tertarik untuk membeli ataupun meminta barangan daripada firma yang baru masuk dalam pasaran. Jadi keluk permintaan firma yang lama dalam pasaran, firma-firma yang sedia ada yang sebelum ni menikmati untung binomo akan beralih ke sebelah kiri. Okey. Jadi kesannya keluk permintaan DD dan AR tu, firma akan beralih ke bawah ataupun ke sebelah kiri. Dan begitu juga diikuti dengan keluk MR, daripada MR0 kepada MR1 So itu dia punya proses dia lah, dia punya konsep dia, yang mana kemasukan firma baru akan secara kasar kita boleh kata dia mencuri pelanggan firma lama tadi. Okey, itu konsep dia. So keluk permintaan firma lama yang asalnya berada dalam pasaran ni akan beralih ke sebelah kiri. Kedua-dua, keluk AR dan keluk MR. Okay, kalau jika sebaliknya dalam jangka pendek ni firma mengalami untung kurang normal ataupun firma ni dia mengalami kerugian dalam jangka pendek. Okey. Jadi firma ni sudah pasti akan ada, bukan semualah, akan ada segelintir beberapa firma yang kita faham dalam jangka pendek ni, kalau firma mengalami untung kurang normal atau rugi ni, dia ada sebahagian daripadanya yang akan mengalami untung yang mengalami kerugian. So dia akan terpaksa mungkin mengalami antara kerugian yang boleh meneruskan operasi ataupun kerugian yang memang terpaksa tutup operasi. Jadi firma yang mengalami kerugian yang sangat besar, di mana hasilnya bukan saja tak boleh tanggung kos berubah pun tak boleh nak tanggung, so maknanya dia terpaksa keluar, menutup operasinya, keluar daripada pasaran. Jadi apa yang berlaku dalam pasaran ini sekarang, firma-firma yang terpaksa menutup operasinya dalam jangka pendek akibat kerugian yang besar ini, so dia akan meninggalkan pelanggan setia dia tu, pelanggan dia. Jadi dengan keluarnya firma-firma yang rugi ini daripada pasaran, ke pelanggan yang sebelum ini membeli produk yang firma yang rugi tadi, dia akan mencari ataupun mencari barang yang ditawarkan oleh firma yang masih bertahan dalam pasaran itu. Di kalangan firma yang rugi itu ada yang rugi yang boleh meneruskan operasi, yang boleh masih survive lagi. Jadi ditambah lagi dengan pengiklanan, promosi yang dibuat oleh firma yang masih lagi berada dalam pasaran itu walaupun rugi. Jadi dia akan menarik pelanggan-pelanggan, terutama pelanggan daripada firma yang dah keluar daripada pasaran itu untuk minta barangan daripada produk tersebutlah. Okey. Jadi kesannya maka keluk permintaan ataupun keluk AR dan keluk MR tu akan beralih ke sebelah atas ataupun ke sebelah kanan. Sebabnya peningkatan permintaan yang diterima oleh firma yang masih bertahan dalam pasaran ini daripada pelanggan ataupun pembeli yang merupakan pembeli dari firma yang dah keluar daripada pasaran tadi. Okey. Keluknya akan beralih ke sebelah secara konsepnya ke sebelah kanan lah. AR
AR kosong sama dengan D kosong sama dengan P kosong tu akan balik ke sebelah kanan, jadi AR1 sama dengan D1 sama dengan P1. Begitu juga dengan MR kosong akan beralih ke kanan, jadi MR1. Itu secara konsepnya macam tu. Yang paling penting kita kena faham sebab kenapa dia beralih itu, keluk tu beralih itu kenapa, macam manakah proses yang menyebabkan permintaan bertambah. Okey, kita akan tengok situasi untuk lebih normal yang dinikmati oleh firma bermonopoli dalam jangka pendek, yang akhirnya dia memperolehi untuk normal dalam jangka panjang. Untuk makluman semua, penerangan yang akan diterangkan ini berkaitan dengan untuk lebih normal dalam jangka pendek dan akhirnya dapat untuk normal dalam jangka panjang ni memang tidak ada dalam silibus matrikulasi pada masa sekarang ini. Okey. Untuk makluman anda, kita dalam silibus baru ni kita dah tak ada dah sepatutnya menceritakan tentang proses bagaimana proses penyesuaian firma yang memperolehi betul lebih normal ke ataupun untung kurang normal dalam jangka pendek akhirnya mendapat untung normal dalam jangka panjang. Seperti mana proses yang berlaku dalam pasaran persaingan sempurna PPS. PPS tu memang masuk dalam silibus, tapi untuk bab bermonopoli ni dah tak masuk. Walau bagaimanapun saya akan menerangkan, menunjukkan proses peralihan itu dari segi keluk supaya pelajar lebih faham kenapa ia berlakunya kesimbangan jangka panjang yang akhirnya firma bermonopoli ini mendapat untung normal saja. Just untuk memahamkan anda, tak perlu bila kita faham, kita dapat memahami keadaan sebenar kenapa dia mendapat untung normal dalam jangka panjang. Itu saja. Tapi tak perlulah kita menghurai keluk, mengingati prosesnya satu persatu sehingga ke akhir je. Cuma dalam silibus anda ni sekarang ini anda hanya perlu mengetahui keadaan keluk semasa ia mendapat untung normal dalam jangka panjang saja. Itu saja. Okey. Tapi saya akan terangkan supaya kita boleh memahami keadaan sebenarnya kenapa dia berlaku begitu. Okay. Dengan andaian kita sekarang ni firma bermonopoli memperolehi untung lebih normal dalam jangka pendek. Okay. So dalam jangka pendek bila dapat untung lebih normal bermaknanya apabila kita tunjukkan keadaan untung lebih normal yang dinikmati oleh firma bermonopoli lah. Di mana apabila kalau MR sama dengan MC dalam kes ni MR kosong lah, MRO silang dengan MC. Jadi titik kesimbangannya dicapai pada titik I0 pada pendapatan pada kuantiti kesimbangan 100 unit, harganya pada titik A iaitu pada RM10. Okey. Jadi itu dia punya harga dan kuantiti kesimbangan, dan kita memahami apabila firma bermonopoli ni memperolehi untung lebih normal bermaknanya kalau hasil purata berada lebih tinggi daripada kos purata. So hasil purata pada RM10 didarab dengan kuantitinya 100 bermakna jumlah hasilnya luas yang berwarna merun itu dengan jumlah hasilnya adalah RM1,000. Dan manakala jumlah kos puratanya pada titik P dengan nilai RM8 darab dengan kuantiti kesimbangan 100, maka jumlah kosnya ialah bernilai RM800. Jadi ini menunjukkan bahawa kawasan jumlah kosnya adalah kawasan yang berwarna oranye kuning itulah. Okey. Dan hasil beza jumlah hasil dengan jumlah kos tu bermaknanya firma ini dikatakan dalam jangka pendek dia memperolehi untung lebih normal. Okey. Tak sukar pun untuk memahami keadaan ini dan keadaan ini pun sebenarnya pelajar perlu mengetahui situasinya sebab ada dalam silibus supaya menerangkan keadaan untung lebih normal yang dinikmati oleh firma bermonopoli dalam jangka pendek. Okey. Jadi ini situasinya. Lebih kurang sama dengan bentuk keluk kesimbangan yang dialami oleh pasaran monopoli dalam jangka pendek. Okey.
Apabila firma ni memperolehi untung lebih normal seluas kawasan yang setandar sebagai warna merun ni, jadi yang kesan ini kita kena faham kesan ni. Walaupun pelajar tak perlu melakar keluar untuk menunjukkan kesannya, tapi kita kena faham akhirnya jadi macam mana. Jadi untung lebih normal seperti yang kita tengok konsep pada keluk sebelum ni kan. Apabila firma mendapat untung lebih normal, dia akan menarik firma baru untuk memasuki pasaran. Okey, menarik kemasukan firma baru. Okey, sebab atas dorongan untuk mendapatkan keuntungan seperti mana yang dinikmati oleh firma yang telah pun berada dalam pasaran itu. Okey. Jadi kita faham kemasukan firma baru ke dalam pasaran itu dia akan memberi kesan kepada keluk AR dan keluk MR, yang mana dalam raja ini keluk AR kosong dan MR kosong ni dia akan beralih ke bawah ataupun ke sebelah kiri menjadi keluk baru iaitu AR1 dan keluk MR1. Kita faham kenapa dia beralih, kenapa dia apabila firma baru masuk ke dalam harian yang kita nak kena faham apabila firma baru masuk, so firma baru akan menarik pelanggan daripada firma yang sedia ada dalam pasaran. Okey, jadi kesannya keluk permintaan firma-firma yang ada, yang asalnya berada dalam pasaran yang menikmati untung lebih normal ni akan mengalami pengurangan permintaan kerana dicuri kan, ditarik oleh firma baru yang masuk dengan iklan promosi yang lebih agresif dengan corak barang yang lebih menarik dan sebagainya. So kesannya keluk permintaan AR dan juga keluk MR akan beralih ke sebelah kiri. Okey, selari lah. Okey, seperti yang warna merah tu, dia akan beralih selari dan akhirnya akan bertemu secara tangent dengan keluk LAC dengan keseimbangan baru apabila MC bersilang dengan MR satu yang baru kan. So titik keseimbangan dicapai pada I1 pada kuantiti keseimbangan 90 unit, iaitu pada titik RC ni. Pada titik C tu AR-nya adalah RM8.5 harga keseimbangan. Jadi yang ini tak perlu pelajar memahaminya, tapi kalau kita tengok kita akan lebih faham lah kenapa proses tu berlaku sehingga firma tu mendapat untung normal. Jadi keseimbangannya adalah pada harga RM8.5 dan kuantiti keseimbangan pada 90 unit akibat peralihan keluk permintaan, keluk AR dan keluk MR ke sebelah kiri akibat kemasukan firma baru. Okey, kesannya pengurangan permintaan berlaku secara keseluruhan ke atas firma yang masih ada dalam pasaran tu. Okey, jadi akhirnya dalam jangka panjang firma ini hanya memperolehi untung normal sahaja, iaitu pada titik C itulah. Di mana pada titik C itu kenapa kita kata dapat untung normal saja, sebab pada titik C itu kos purata sama dengan hasil purata. Kos puratanya adalah LAC, hasil purata pada AR1 pada titik C itu. Okey. Jadi bila AR sama dengan AC, maknanya TR sama dengan TC lah, jumlah hasil sama dengan jumlah kos. So itu luas kawasan untung normal yang dinikmati oleh firma bermonopoli dalam jangka panjang. Okey. Dan kalau kita nak bagi tahu jumlah hasil ataupun yang sama dengan jumlah kos tu, RM8.5 harganya didarab dengan titik keseimbangan baru 90 unit. Jadi jumlah hasilnya adalah sebanyak RM765. Jumlah hasil pun RM765, jumlah kos pun RM765. Okey, kita tengok selepas kita tengok situasi firma yang mendapat untung lebih normal dalam jangka pendek, kita cuba tengok pula bagaimana dalam jangka pendek firma bermonopoli yang mendapat untung kurang normal, yang akhirnya mendapat untung normal dalam jangka panjang. Okey. So jika untung kurang normal, maknanya keluk hasil purata AR tu akan berada di bawah daripada keluk LAC Jadi keseimbangan dicapai apabila keluk MR sama dengan MC, dalam kesnya MRO sama dengan MC pada titik keseimbangan I0 dengan harga keseimbangan pada titik B iaitu RM10 dan kuantiti keseimbangan pada 100 unit.
Okey, dan pada titik A itu kos puratanya bernilai 12 ringgit ya. So untuk dapat jumlah kos 12 darab dengan kuantiti 100, kuantiti keseimbangan 100, maka jumlah kosnya bernilai RM1,200. Okey, itu kawasan luas jumlah kos. Okey. Dan jumlah hasilnya bagaimana? Jumlah hasilnya hasil purata pada titik B dengan RM10 nilainya didarab dengan kuantiti keseimbangan 100 unit, maka jumlah hasil bernilai RM1,000. Jadi jelas menunjukkan dekat sini jumlah kos lebih besar daripada jumlah hasil apabila ditolak jumlah kos 1,002 dengan jumlah hasil 1,000, maka firma ini itu kawasan jumlah kos kawasan warna kuning. Kita akan mengatakan bahawa firma ini memperolehi untung kurang normal apabila kita tengok tu kawasan untung kurang normal hasil beza antara kos purata RM12 dengan hasil purata RM10 Okey, jadi dia dapat rugilah ataupun kita panggil untung kurang normal dengan jumlahnya sebanyak apabila TR tolak TC itu negatif 200 kerugiannya. Okey, dan kalau kita boleh dapat bila kita bezakan AC ditolak dengan AR 12 tolak 10 dalam kuantiti 100 sudah dapat negatif 200 juga. Okey, kerugiannya. Jadi keadaan ini yang dialami oleh firma bermonopoli yang mana dia dapat untung kurang normal sebab dia rugi 200 tadi, maka firma yang rugi yang terutama yang teruk kerugiannya akan keluar daripada industri. Okey, secara konsepnya macam itulah, firma akan keluar daripada industri. Okey, tindakan firma keluar daripada industri ini menyebabkan keluk AR dan keluk MR tu beralih ke sebelah kanan ataupun daripada AR0 kepada AR1, MR0 kepada MR1 lah. Okey, kenapa dia beralih? Kenapa keluk permintaan AR, keluk AR dan keluk MR tu beralih ke sebelah kanan? Sebab bila beralih ke sebelah kanan tu makna dia bertambah, mengalami pertambahan permintaan kan? Sebab kita faham kerana dengan keluarnya firma daripada pasaran, terutama firma yang rugi, maka pelanggan firma tersebut akan beralih untuk meminta produk ataupun keluaran daripada firma yang masih bertahan dalam pasaran itu. Okay. Firma yang masih bertahan ini walaupun mengalami untung kurang normal ataupun mengalami kerugian, tetapi dalam masa sama dia dapat menerima pertambahan permintaan. Itu hasil daripada peningkatan permintaan daripada pelanggan firma yang sudah keluar tadi. Jadi secara tidak langsungnya dia akan memberi kesan kepada keluk AR dan keluk permintaan firma yang masih bertahan itulah, mana dia akan meningkat ke sebelah kanan. So kesannya keluk akan beralih ke sebelah kanan. Jadi MR0 ke MR1, kita buat selari, kita buat MR dulu, lepas tu kita akan dapat titik keseimbangannya. Okey, titik keseimbangan ni kita dapat kuantiti keseimbangan diandaikan pada 110 unit dan kita tarikkan, kita akan jumpa pada pada titik F, dan di sinilah titik F itulah keluk AR yang baru AR1 akan bertangent dengan titik F dengan AC itu. Okey, jadi AR1 bertangent dengan LAC pada titik F. Di situ harga keseimbangan jangka panjang diperolehi, iaitu RM11 lah dalam andaian keluk ini. Okey, jadi itulah keadaannya, dan akhirnya kita boleh katakan keseimbangan baru dicapai apabila MR sama dengan MC, keseimbangan yang panjang pada titik keseimbangan E1 pada harga keseimbangan yang naik pada RM11 pada RM10 pada RM11, dan kuantiti keseimbangan pun meningkat daripada sebelum ni 100 kepada 110 unit. Okey, walaupun pelajar tidak perlu menghuraikan keluk ini, tapi sekurang-kurangnya dengan ditunjukkan keadaan peralihan keluk ni, kesan daripada firma yang keluar dan masuk ini, kurang-kurangnya pelajar dapat memahami kenapa pada akhirnya firma ini, firma bermonopoli, memperolehi untung normal saja dalam jangka panjang. Okey,
So seperti yang kita sudah bincangkan, FIMA ini akhirnya dalam jangka panjang memperoleh untung normal saja dengan luas kawasan warna biru itu. Jadi kita dapati kenapa dia dapat untung normal, sebab pada TF tu kos purata AC sama dengan hasil purata AR1. Jumlah kos pada waktu itu sama dengan jumlah hasil lah, iaitu bernilai 1210. Dan jelas titik F itu merupakan kita kata sebagai titik pula modal, kerana pada masa itu jumlah hasil sama dengan jumlah kos. Okey, itu normal lah. Okey, tapi bila kita tengok pada rajah yang saya akan tunjukkan ini memang yang perlu belajar lukis jika menjawab soalan perpesaan, kerana rajah ini adalah rajah yang merangkumi silibus anda. Okey, di mana pelajar tidak perlu menerangkan proses, tapi hanya menunjukkan keadaan FIMA, bagaimana FIMA pasaran persaingan bermonopoli, keadaan keluk kesimbangannya yang dialami dalam jangka panjang, yang mana FIMA bermonopoli ini mendapat untung normal. So kita buatlah, bila kita nak lakar, kita buatlah keluk di mana keluk MR, keluk AR sama dengan D sama dengan P itu, dan pada waktu keseimbangan MR bersilang dengan MC, di atas tu keluk LAC bersentuh secara tangent dengan keluk AR sama dengan P sama dengan D lah. Okey, dan bila kita buat begini, dia mesti sama titik kesimbangan E tu pada kuantiti 100 unit, betul-betul di atasnya kedua-dua LAC dan AR tu bertangent pada kuantiti kesimbangan yang sama, iaitu 100. Itu caranya. Jadi bila kita tengok sini, sebenarnya sukatan baru matrikulasi ni sangat senang pada pelajar lah, kerana pelajar tidak perlu menghuraikan proses penyesuaian, cuma perlu melakar keadaan keluk pada keadaan kesimbangan jangka panjang saja, yang mana FIMA waktu itu mendapat untung normal. So pada titik tangent AC atau LAC yang bertangent dengan AR tu pada harga kesimbangan 10 lah. Jadi harga kesimbangan 10 tu berlaku semua pada titik A. Dan titik A ni sangat penting lah, di mana pada waktu itu LAC bertangent dengan AR. Dan ada satu lagi keluk, okey, kalau saya undurkan semula, keluk SAC. Dan bila kita buat keluk kos purata jangka pendek, pada titik A pun ada satu keluk kos purata jangka pendek SAC. Dan bila ada SAC, perlulah kita buat juga keluk SMC SMC yang memotong pada titik minimum SAC, dan seterusnya dia akan bersilang pada titik E pada kuantiti 100 dia bersilang. SMC itu bersilang dengan LMC dan juga MR pada titik E. So bermaknanya pada titik E ada 3 keluk yang bersilang, iaitu MR sama dengan SMC sama dengan LMC. Dan begitu juga dengan pada titik A, ada 3 keluk bukan bersilang tetapi bersentuh secara tangent, yang mana keluk AR tangent dengan keluk LAC dan tangent juga dengan keluk SAC. Dan kedua-dua keluk SAC yang bertangent dengan LAC pada titik A, pada waktu itu kedua-dua keluknya adalah sedang menurun, sedang turun ke bawah. So kalau kita perhatikan, sebarang untung kurang normal ataupun untung lebih normal dalam jangka pendek yang dinikmati oleh bermonopoli ini, dia akan terhapus dalam jangka masa panjang melalui proses kebebasan keluar masuk FIMA ke dalam industri. Sebab kita faham FIMA bermonopoli ni dia mempunyai kebebasan juga seperti FIMA PPS, cuma dia tidak sebebas PPS lah, tapi dia masih bebas jugalah. Itu antara sebab kenapa untung kurang normal dan untung lebih normal dalam jangka pendeknya hasilnya terhapus, sehingga dia mendapat untung normal saja dalam jangka panjang. Dan sebab itulah kita kata dia mendapat untung normal saja. Di mana kalau kita tengok
semasa keadaan itu normal pada titik E itu, kalau saya baru terang sebentar tadi juga, saya ulang sekali lagi, LMC sama dengan SMC sama dengan MR, di mana kuantiti keseimbangannya 100 unit dan harga keseimbangannya RM10. Okey, kita dah tengok tadi di mana kedudukan persilangan kalau titik E, persilangan titik E. Dan satu lagi kita juga telah pun melihat di atas titik E itu ada satu lagi titik A, di mana pada titik A itu jumlah hasil sama dengan jumlah kos dengan andaian nilainya RM100, RM1000 dan pada titik A juga kalau AR sama dengan kalau SAC sama dengan LAC. Okey, yang mana kedua-dua SAC dan LAC ni sedang menurun. Dia bukan pada titik minimum, bukan pada titik minimum kedua-dua AC, tapi titik yang sedang menurun. Okey, dan dia bertangent, dia tidak bersilang tapi dia bertangent. Dan kita boleh katakan titik A itu juga merupakan titik pulau modal. Okey, jadi itu saja penerangan untuk bahagian keseimbangan jangka panjang firma bermonopoli. Okay, kita tengok bahagian kedua, iaitu persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga, dia merupakan persaingan melalui aktiviti seperti pengiklanan, galakan jualan, promosi, perkhidmatan selepas jualan. Selepas berjual tu kita ada perkhidmatan selepas jualan dan juga penjenamaan. Dengan tujuan tak ada benda lain, untuk meningkatkan jualan tanpa melibatkan harga lah. Tak perlu persaingan harga. Itu masuk persaingan bukan harga. Mana dia tidak melibatkan harga. Yang menyebabkan apa? Kesannya kepada keluk permintaan. Yang mana keluk permintaan tu akan beralih lah. Ada ke kiri ataupun ke kanan. Tapi biasanya iklan ni akan memberi kesan yang baik kepada permintaan lah. Dia akan mengalihkan keluk, bukan ke kiri lah. Maksudnya iklan tu memberi kesan, persaingan bukan harga memberi kesan yang baik, itu mengalihkan keluk permintaan ke sebelah kanan lah. Maknanya dia meningkatkan permintaan. Okey, selepas orang ramai pengguna mengikuti, mendengar tawaran-tawaran iklan yang ditawarkan, yang ditunjukkan oleh firma. Jadi permintaan akan bertambah lah. Bentuk persaingan bukan harga terbahagi kepada 4. Satu, iklan. Okey, yang ini soalan senang, very simple. You hafal saja, buat nota, hafal. Iklan ni dia satu usaha untuk menjual lebih banyak barang kepada pengguna lah. Dan dia ada kos lah, jadi dia salah satu kos pengeluaran. Bila kita buat iklan, kita kena bayar, jadi dia melibatkan kos sikit lah. Yang mana yang bertujuan untuk menyampaikan tujuannya walaupun ada kos, tapi tujuannya untuk menyampaikan maklumat. Mungkin ada produk baru dan sebagainya lah, maklumat baru kepada pelanggan mengenai sesuatu barang. Mungkin dari segi kegunaan dia, cara guna dia kan, harga dia, harga baru ke, tawaran penurunan harga dan sebagainya. Dan juga mungkin produk baru, barangan baru di pasaran, jenama sama tapi mungkin ada jenama baru lah, mungkin saiz yang lebih kecil ke, ataupun bentuk baru ke kan, ataupun apa-apa sajalah yang baru daripada firma. Dan juga mungkin tempat atau alamat barang itu diperolehi di mana, nak dapat kat mana, nak beli kat mana dan sebagainya. Itu tujuan iklan dilakukan lah, dengan pelbagai lagi maklumat lain yang perlu diketahui oleh pembeli. Mungkin ada disertakan alamat, nombor telefon, WhatsApp, cara-cara nak berhubung dengan firma lah. Dan 3 tujuan iklan. Okey, ini boleh hafal saja lah. Yang pertama sekali, informative advertising, iaitu penerangan tentang keluaran. Tadilah saya kata itu berkaitan dengan informative advertising. Yang kedua, competitive advertising. Kompetitif maksudnya mempertahankan kedudukan barang itu, mempertahankan. Kalau kita tak buat iklan, firma tu akan dilupai lah. Jadi tak bertahan lama lah. Sebab ada produk lain baru yang akan memberi saingan kepada. Jadi itu maksud iklan untuk competitive advertising. Yang ketiganya, iklan dilakukan untuk memelihara hubungan baik yang terjalin sejak lama dengan pelanggan. Tak kira lah, macam kita tengok sekarang iklan Milo ke, iklan yang selalu di kita daripada kecil sampai besar, kita selalu mengingati iklan-iklan yang memang sudah menjadi hubungan yang mesra antara menjadi pelanggan setia yang selalu kita tak tinggal untuk membeli produk kan. Itu maksud dia.
Sebarang aktiviti bagi ini untuk bagi galakkan jualan. Sebarang aktiviti bagi menambahkan jualan lah. Kita nak menggalakkan jualan supaya lebih ramai orang membeli barang ni, mungkin ada hadiah barang percuma kan, beli satu dapat cawan, dapat pinggan, dapat apalah, jadi itu. Dan satu lagi cabutan petuah. Ini semua akan menggalakkan pembelian orang ramai. Tandingan ke dan sebagainya, okey kan. Cabutan petuah ni macam orang memang sukalah, tapi dengan bukti pembelian kan. Beli kena ada resit pembelian, barulah meningkatkan jualan. Kegiatan promosi juga dilakukan untuk memperkenalkan keluaran baru. Ini sama macam iklan tadilah. Okey. Jadi dia memberi peluang kepada pengguna untuk cuba keluaran baru tersebut. Okey. Biasanya macam shampoo, dia akan bagi dulu package pack kecil dalam bentuk yang kecil tu untuk sampel dipanggil, untuk di macam perfume ke, dia ada bagi botol kecil untuk kita try dulu kan. Jadi begitulah contohnya. Dan yang keseterusnya, perkhidmatan selepas jualan, menawarkan perkhidmatan selepas jualan seperti penghantaran ke rumah tanpa charge perkhidmatan kan. Lepas tu menawarkan pemasangan secara percuma. Ini semua menggalakkan orang membeli terjamin dari segi pembeliannya lah. Dan jaminan penggunaan selama tempoh tertentu, maksudnya ada waranti kalau pertama baik pulih secara percuma dalam tempoh tertentu, mungkin dalam 1 tahun ke 6 bulan masih boleh, kalau rosak masih boleh diperbaiki. Itu semua menarik permintaan. Secara tak langsungnya dapat menarik pelanggan lah. Dia boleh berupaya menyaingi firma-firma saingan yang lain yang mungkin tidak menyediakan perkhidmatan seperti itulah. Jadi mereka, sebab kita tahu pasaran bermonopoli ni saling bersaing antara satu sama lain. Jadi itu cara dia orang nak merebut pelanggan, pelanggan saling berebut pelanggan lah. Okey, yang ketiga persaingan bukan harga ialah penjenamaan. Dia firma bermonopoli sentiasa berusaha menarik perhatian pengguna untuk mewujudkan perbezaan keluaran dari segi kualiti, segi rega bentuk, segi bahan-bahan yang digunakan. Itu dia. Jika keluaran baru dan cerita mempunyai reka bentuk yang menarik, selamat, mudah diselengarakan, keluaran itu akan dapat meyakinkan pengguna bahawa keluaran itu lebih berkualiti daripada produk lain. Okey. Penjenamaan ni biasanya macam kita tengok kalau seorang jin kan, dia sebut device je, orang akan automatically lah. Okey, jenama tu penting. Tak kira lah jenama apa pun. Kita dengar jenama, kalau kasut Adidas, kasut sukan, dia dah ada jenama dia. Itu dia. Dia akan letakkan sebagai benchmarking dia lah untuk orang tu nak beli. Kalau kita sebut komputer laptop je, orang akan teringat HP, lebih hebat daripada jenama lain lah. Kalau TV mungkin jenama Sony ke LG ke, lebih kurang gitulah. Orang tak tengok jenama yang kurang dikenali lah. Okey. Jadi satu lagi pembungkusan. Okey, saya tak perlu urai lanjut lah pembungkusan, sebab dia mempunyai pembungkusan itu berbeza lah dari segi warna ke, tulisan ke, kandungan logo ke dan sebagainya lah. Okey, ada bulat, ada 4 segi dan sebagainya. Jadi yang penting dia bertujuan menarik perhatian pengguna untuk membeli keluaran tersebut. Okey, berbanding dengan keluaran lain, walaupun fungsinya sama je kan, macam coklat sama je, tapi kalau bentuknya menarik, orang akan beli.